Alam sekitar Malaysia di antara yang tercantik di dunia. Hutan rimba yang luas, gunung ganang, lembah-lembah, serta sawah-sawah padi yang luas terbentang, seluas mata memandang. Air jernih mengalir di komuni ikan-ikan, banjaran pasir, dan laut yang dijadikan seolah-olah satu syurga. Tapi alam sekitar yang sama, anugerah semula jadi ini, mati perlahan-lahan dengan penuh kepastian. Matinya disebabkan oleh 1001 macam tindakan manusia. Besar atau kecil, tindakan mereka memusnahkan sungai-sungai, laut-laut, hutan rimba, udara, alam sekitar, dan kualiti kehidupan di Malaysia. Air, satu punca kehidupan. Di Malaysia, sungai-sungai adalah punca air semula jadi bagi manusia. Air digunakan bukan hanya untuk mandi manda, tapi juga untuk masakan dan minuman. Kini, sungai-sungai menarik yang sama telah diracun dan dicemarkan oleh kelalaian manusia. Kuala Lumpur, bandaraya yang dibina pada pertemuan dua sungai besar, Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Kedua-dua sungai ini telah tercemar dengan teruknya. Sebanyak 42 batang sungai-sungai utama negara sudah terlalu kotor hinggakan tiada lagi ikan dapat hidup di dalamnya. Sungai-sungai yang tercemar ialah Sungai Johor di selatan, Sungai Selangor di tengah, Sungai Pahang di timur, dan Sungai Muda di utara. Di Pulau Pinang mengalir Sungai Pinang, contoh sedih sebatang sungai yang mati akibat pencemaran. Sungai Pinang menjadi tong sampah untuk kekotoran, beg-beg plastik, najis, dan bangkai-bangkai reput. Ini mengancam kesihatan beribu manusia yang tinggal berhampiran. Jika ini anak-anak kita, mungkinkah kita membiarkan sungai menjadi sebegini kotor? Mungkinkah kita membenarkan sampah sarap ditimbun di sini? Jauh ke bawah Sungai Pinang, berhampiran banda, cucian harian dilakukan. Apabila sampai ke penghujungnya, Sungai Pinang membawa semua kekotoran terus ke dalam laut. Bukan semua yang berkilau itu emas, terutama bila dikaitkan dengan najis manusia. Di Malaysia, tiada sistem yang lengkap untuk membuang dan memproses najis manusia. Kesemua najis manusia sama ada dialirkan ke sungai-sungai ataupun disalurkan ke laut melalui saluran seperti yang terdapat di jelutong Pulau Pinang. Akibatnya, ikan-ikan yang ditangkap di Pulau Pinang mengandungi najis manusia 11,000 kali ganda di atas paras yang selamat. Pantai-pantai indah di mana tumbuhnya hotel-hotel mewah. Laut juga didapati mengandungi najis manusia beribu kali ganda
di atas paras biasa. Kelapa sawit, pendapatan ekspor ketiga terbesar di Malaysia dan penyumbang utama kepada keluaran negara kasar. Kelapa sawit juga merupakan pencemar negara yang terbesar. Setiap tahun, 2 juta tan hampas kelapa sawit dibuang ke sungai-sungai dan mengurangkan kandungan oksigen di dalam air. Ini telah memusnahkan sebahagian besar kehidupan air dan binatang. Ia juga menyebabkan kerosakan ekologi sungai dan pantai Malaysia yang tidak mungkin dibaiki lagi. Kuala Juru, sebuah kampung nelayan di muara Sungai Juru di utara. Hari ini, Juru merupakan perkataan yang melambangkan tentangan terhadap pencemaran. Satu masa dulu, Juru terkenal dengan ikannya. Kemudian, ikan berkurangan dan pendapatan nelayan merosot. Ini Pak Saleh, Ketua Nelayan Juru, menerangkan apa yang berlaku di kampungnya. Kami gembira dulu, ikan-ikan banyak, malangnya 2 bencana menimpa. Dalam tahun 1968, satu jambatan telah dibina melintangi sungai sebagai tembok yang membendung dan memperlahankan pengaliran air sungai dan menyebabkan ianya tertimbus. Apabila muara sungai tertimbus, ikan menjadi berkurangan dan kami tidak dapat ke laut semasa air surut. Dalam tahun 1974, perkara yang lebih buruk berlaku. Estet perindustrian Perai telah ditubuhkan dan kilang-kilang mula menyalurkan bahan-bahan buangan dan kimia ke dalam parit-parit air. Parit-parit ini bersambung dengan Sungai Juru yang kemudiannya telah tercemar. Ikan-ikan mula mati dan akhirnya pupus. Pendapatan kami merosot dari RM300 sebulan menjadi hanya RM80 sebulan. Melalui Persatuan Pengguna-Pengguna, kami menghubungi Akhbar. Masalah kami diketahui umum, tetapi pencemaran masih berterusan. Dalam tahun 1976, kami memulakan satu projek baru, pemeliharaan kerang di alur-alur sungai dan laut. Projek ini memberi kejayaan. Kami bekerjasama sebagai satu kumpulan dan hasil jualannya baik sekali. Tetapi masalah pencemaran belum juga selesai. Dalam bulan Oktober 1977, apa yang kami takuti telah menjadi kenyataan. Kini, kerang-kerang pula diancam pencemaran. Setengahnya mula mati. Kami berusaha untuk menyelamatkannya, tapi masih meragui pencemaran yang berterusan. Pada bulan Mei 1978, kekotoran dari kilang-kilang disekat dari memasuki Sungai Juru. Sungai yang kotor itu sekarang disalurkan ke laut lebih kurang 1 batu dari muara sungai. Masalah ini selesai hanya untuk sementara. Tapi kini sungai yang kotor itu dibawa air pasang ke alur-alur kerang. Pencemaran belum berakhir dan kemungkinan ancaman tetap ada. Penangkapan ikan merupakan aktiviti yang penting di Malaysia. Ikan membekalkan 3/4 dari pengambilan protein penduduk, terutama bagi golongan miskin. Sejak awal 70-an, industri perikanan telah menghadapi krisis. Aktiviti-aktiviti pukat tunda yang keterlaluan menyebabkan tangkapan ikan yang berlebihan di perairan Malaysia, dan pencemaran sungai dan laut seterusnya mengurangkan lagi
keluarga ikan. Akibatnya, tangkapan ikan merosot dan harga ikan telah naik lebih dari 100% beberapa tahun lalu. Sehingga kan keluarga-keluarga nelayan terpaksa membeli ikan pada masa ini dan pengambilan ikan telah berkurang bagi kebanyakan penduduk. Hutan rimba Malaysia yang tertua di dunia, wujud sebelum lahirnya manusia. Alam semula jadi mengambil masa selama 150 juta tahun menjadikan hutan rimba. Tetapi kini, ia ditebang dalam masa beberapa hari saja. Mengikut timbalan Perdana Menteri Dr. Mahathir, penggunaan hutan-hutan tanpa kawalan boleh menghapuskan sumber-sumber kayu di Malaysia pada tahun 1989. Dalam 20 tahun yang lalu, sebanyak 13,5 juta ekar hutan rimba telah dibalakkan dan hanya 0,5 juta ekar saja ditanam semula. Dalam masa 1 dekad, industri kayu akan pupus, kayu akan berkurangan dan kilang-kilang mungkin terpaksa ditutup. Endau Rompin, contoh klasik pencerobohan hutan rimba Malaysia. Pada tahun 1972, hutan simpanan Endau Rompin di Pahang dan Johor ditandakan sebagai taman negara dan tempat perlindungan hidupan liar. Ia merupakan tempat kediaman untuk tanaman dan binatang yang sukar didapati seperti tenuk, harimau dan badak Sumatera. Pada tahun 1977, kebenaran telah diberi kepada syarikat kayu untuk membalak. Walaupun mendapat bantahan yang hebat dari orang ramai, namun kawasan yang dicadangkan untuk taman negara telah ditebang. Dengan musnahnya Endau Rompin bermakna kita kehilangan warisan yang paling berharga untuk selama-lamanya. Alam Malaysia dimusnahkan bukan saja dengan pembasmian hutan rimba, tetapi juga oleh aktiviti perlombongan dan letupan gunung di kawasan kuari yang mana telah meninggikan pencemaran habuk. Bukit-bukit dan hutan rimba ini juga dimusnahkan oleh kemajuan perumahan. Ini hakisan tanah akibat pembasmian hutan-hutan, pekerjaan kuari dan kemajuan perumahan. Apabila pokok ditebang, lapisan tanah atas dihanyutkan ke sungai yang kemudiannya bersalut dengan lumpur. Sungai yang tertimbus menyebabkan banjir di merata bandar dan negeri, merosakkan harta benda juga kehidupan. Dalam bulan Mei 1978, banjir telah melanda Kampung Baru berhampiran Butterworth. Banjir berlaku bila pemaju rumah menyekat aliran sungai untuk membina estet perumahan berhampiran kampung. Semasa filem ini diambil, rumah-rumah penduduk kampung telah ditenggelami air sedalam 2 kaki bagi 2 bulan yang lalu. Binatang, rumah-rumah dan lain-lain harta benda musnah dan ular serta lintah terdapat di mana-mana. Sawah-sawah padi di Kuala Kedah terkenal sebagai periuk nasi Malaysia. Pada tahun 1976, sawah-sawah ini telah diserangi oleh bahan buangan dari kilang yang mengeluarkan racun perosak. Ini Haji Abdullah, ketua salah satu kampung yang terlibat. Mengikutnya, kilang mengosongkan
bahan buangan mereka ke dalam anak-anak sungai kampung, kemudiannya berakhir di sawah padi dan meracuni tangkai-tangkai padi. Hasil padi jatuh dari 18 guni kepada 5 guni serulung. Ramai di antara penduduk yang menggunakan anak sungai mengidap penyakit kulit dan mata. Mengikut Pak Haji, pencemaran masih berterusan walaupun telah dihebohkan di akhbar-akhbar. Krisis alam sekitar Malaysia terdapat bukan hanya di kawasan pendalaman, tetapi juga di bandar-bandar. Masalah lalu lintas menjadi semakin buruk disebabkan beratus ribu kenderaan berebut-rebut antara satu sama lain untuk keluasan jalan raya yang terhad. Bilangan kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya di Malaysia ialah antara yang tertinggi di dunia. Pada tahun 1977, terdapat 60,000 kemalangan jalan raya. Seramai 2,700 orang telah mati dan 25,000 orang tercedera. Kematian akibat kemalangan telah menjadi salah satu pembunuh utama di Malaysia, iaitu di tempat kedua selepas sakit jantung. Asap-asap dari kereta dan bas mengandungi karbon monoksida, sulfur dioksida dan timah hitam, gas-gas berbahaya yang mencemarkan udara kita setiap hari. Dengan bertambahnya lalu lintas di udara, kapal terbang juga menjadi punca pencemaran udara dan bunyi. Kilang-kilang, satu lagi penyebab utama pencemaran udara. Telah dianggarkan lebih dari 0,5 juta tan kekotoran dilepaskan ke udara setiap tahun. Ini bererti setiap hari penduduk Malaysia menyedut 1,500 tan kekotoran udara. Ini sangat berbahaya untuk kesihatan dan kualiti kehidupan manusia. Kuala Lumpur di waktu pagi, bila udara terlalu kotor, sudah menjadi perkara biasa jika kita lihat kabus-kabus tebal di Kuala Lumpur untuk beberapa jam dan kadangkala hingga beberapa hari. Setelah kejadian kabus yang buruk pada Mac 1977, wabak penyakit kerongkong dan hidung merebak di bandar itu. Krisis kota juga jelas terbayang akibat kekurangan rumah. Di Pulau Pinang dan Selangor, 40 hingga 50% penduduk tidak mempunyai rumah sendiri. Disebabkan kekurangan rumah, kawasan setinggan timbul di merata tempat. Di Kuala Lumpur saja, setinggan terdiri daripada 1/3 penduduknya. Rumah-rumah pangsa yang tinggi dapat menyelesaikan hanya sebahagian masalah kerana ianya adalah terlalu mahal bagi golongan miskin. Juga terdapat bahaya terjadinya hutan konkret. Di sini kebisingan adalah terlalu tinggi dan kawasan untuk rekreasi terlalu sempit. Bandaraya juga mengeluarkan banyak kekotoran dan sampah sarap yang susah dihapuskan. Kebanyakannya berakhir di tempat longgokan sampah yang menyusahkan mereka yang tinggal di kawasan berhampiran.
Apa yang telah kita lihat jelas menunjukkan bagaimana gentingnya krisis alam sekitar Malaysia. Krisis ini mesti kita hadapi dan atasi untuk mengelakkan bencana ekologi dan ekonomi di masa ini. Jika kita mahu sungai yang bersih, jika kita mahu udara yang bersih, jika kita ingin mengekalkan hutan rimba dan hidupan liar, kita mesti belajar untuk hidup bersama keadaan semula jadi, bukan memusnahkannya. Masa masih ada untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Bertindak sekarang sebelum terlambat.